pembangunan Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Pada tahun 2015 kerajaan negeri belanjakan hampir 120 juta di atas tanah berkawasan 100 ekar nak bangunkan prasarana sebuah IPT yang bertaraf 5 bintang untuk pelajar-pelajar Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Okey, lepas itu pada tahun 2015 dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada tahun 2016. So dekat mana kolej kita? Kolej Yayasan Pelajaran Johor terletak di Jalan Kulai Kota Tinggi. Mungkin sebelum ni ada yang tahu kita kampus lama kita, tapi 2015 semua pelajar KYPJ dah pindah ke kampus yang baru di atas tanah berluasan 100 ekar. Inilah investment yang kerajaan negeri buat, lebih kurang 120 juta nak bangunkan prasarana dan tempat pembelajaran yang sangat kondusif untuk pelajar-pelajar belajar di KYPJ. Dan untuk pengetahuan dua dan juga belajar, kita mendapat pengiktirafan 5 bintang. Prasarana kita ni dapat pengiktirafan 5 bintang daripada KPT sendiri. Kita dapat pengiktirafan 4 bintang MyQuest dari segi prasarana dan juga kualiti pendidikan yang kita berikan untuk pelajar-pelajar yang belajar di KYPJ. InsyaAllah adik-adik semua nanti kita jumpa dekat KYPJ. Baik, dan sebelum tu saya nak perkenalkan kepada pelajar Ibu Bapa, inilah Tuan Haji Muhammad Jabridin bin Haji Misrun, merupakan ketua eksekutif kepada KYPJ, orang yang bertanggungjawab menjaga kebajikan pelajar-pelajar yang belajar di KYPJ pada tahun ini. Baik, dan dari segi pengiktirafan dan juga sokongan agensi, Ibu Bapa dan juga pelajar tak perlu risau. 26 tahun KYPJ ni kita mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, pengiktirafan Jabatan Pendidikan Tinggi, dan semua program-program yang ditawarkan di KYPJ mendapat pengiktirafan daripada MQA. So MQA ni sangat penting. Saya percaya pelajar ibu bapa banyak dapat iklan dari macam-macam IPT kat luar sana. So MQA ni sangat-sangat penting. So dapat tawaran dekat mana pun kena periksa dulu ada MQA ke tidak. Sebab kalau satu program itu tiada MQA, pelajar tidak boleh dapat tajaan daripada mana-mana badan tajaan. Waimah PTPTN pun takkan bagi pinjaman pada program yang tiada MQA. Yang kedua, pelajar tak boleh sambung belajar di mana-mana universiti awam. Yang ketiga, kalau program anda tidak diiktiraf, pelajar tidak boleh bekerja dengan sektor kerajaan. Okey, tapi insya-Allah alhamdulillah semua program-program di KYPJ semuanya mempunyai MQA, dan KYPJ sendiri mendapat pengiktirafan 4 bintang daripada MyQuest, minta 5 bintang daripada MyQuest. Sebuah badan di bawah Jabatan Pendidikan Tinggi yang mengiktiraf prasarana dan juga kualiti pendidikan yang kita berikan kepada pelajar-pelajar yang belajar di KYPJ. Dapat prasarana 5 bintang daripada kementerian sendiri. Dan seterusnya kita dari segi pengurusan kita mempunyai ISO 9001-2015. Ini pengurusan yang terbaik juga ada di KYPJ. Baik, dari segi bantuan kewangan pendidikan, anak negeri Johor tahun ni dah tak perlu risau. Di bawah kerajaan negeri Johor, tahun ni kita ada bantuan kasih bangsa Johor. Mana yang sempat daftar cepat, bantuan kasih bangsa Johor tahun ni ada bantuan tunai. Bantuan tunai RM500 untuk anak-anak negeri Johor sambung belajar ke peringkat IPT. So tarikh tutup dah dapat dah. So untuk pelajar yang cepat-cepat daftar, rebut peluang dapatkan bantuan tunai, bantuan kasih bangsa Johor untuk pendidikan anak-anak negeri Johor sambung belajar ke peringkat IPT. Dan seterusnya di kerajaan negeri Johor sendiri wujudnya Yayasan Pelajaran Johor yang sediakan dana pembiayaan pendidikan untuk anak-anak negeri Johor. Nanti saya ceritakan apa dia bantuan-bantuan dan pembiayaan pendidikan di bawah Yayasan Pelajaran Johor. Ini khas untuk anak negeri Johor. Saya boleh katakan kerajaan negeri Johor adalah antara kerajaan negeri yang paling banyak bagi dana untuk pendidikan anak-anak negeri. Baik, dan seterusnya di KYPJ kita ada tabung amanah KPYPJ khas untuk pelajar-pelajar yang memerlukan. Di bawah tabung amanah kita ada bantuan sari hidup, kita ada bantuan keperluan pendidikan dan juga bantuan tunai untuk pelajar yang memerlukan sekiranya berlaku kecemasan atau sebagainya. Ada bawah amanahnya ada bantuan zakat yang disalurkan untuk pelajar-pelajar yang memerlukan. Dan dari segi pembiayaan lain, di KYPJ kita ada PTPTN. Jangan risau pelajar-pelajar nanti masuk belajar, ibu ayah pun tak perlu risau sebab PTPTN ni akan cover yuran pengajian anak-anak.
Okey. Dan kalau tak nak ambil PTN, Yayasan Pelajaran Johor pun ada sediakan pembiayaan yang lebih banyak daripada yang PTN bagi. Nanti saya terangkanlah macam mana nak dapatkan bantuan daripada Yayasan Pelajaran Johor untuk pembiayaan. Dan seterusnya kita ada KWSP sekiranya ibu ayah nak keluarkan akaun 2 untuk pendidikan anak-anak, boleh. Nanti kita akan guide juga ibu ayah. Baik. Dan seterusnya dari segi rakan industri. So, saya nak maklumkan KYPJ merupakan antara kolej bersekutu kepada Universiti Teknologi Mara UiTM, yang mana di KYPJ kita boleh menjalankan program diploma UiTM. Ada keistimewaan tahun ni kita ada insentif pendidikan Bumi Putra, UiTM belanja pelajar yang masuk usaha UiTM, ada insentif pendidikan Bumi Putra dan cuma. Macam mana nak dapat cuma, kejap lagi saya cerita. Okay. Dan seterusnya kita ada kerjasama juga dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM untuk program diploma. Kita ada 3 program diploma yang ditawarkan, dan kita kerjasama dengan UTHM, UniKL, Raffles University untuk bantu pelajar-pelajar lepasan KYPJ untuk sambung belajar di peringkat ijazah nanti. Dan seterusnya kita ada banyak rakan-rakan industri yang bekerjasama dengan KYPJ untuk bantu pelajar waktu semester 5 nanti buat latihan industri. Dan kebanyakan pelajar-pelajar yang buat latihan industri dengan rakan-rakan industri kita ni, ramai antara mereka yang diserap masuk bekerja. So itu yang istimewa rakan-rakan industri yang ada di KYPJ. Dan seterusnya saya nak kongsikan kepada pelajar dan juga ibu bapa tentang isu semasa pendidikan hari ini. Isu semasa pendidikan hari ini, kita pun tahu Malaysia dilanda COVID-19 hampir 2 tahun. Makcik kantin dekat KYPJ pun 2 tahun tak berniaga. So banyak dalam 2 tahun ni keadaan yang sukar, banyak IPT kat luar sana yang gulung tikar. IPTS banyak gulung tikar, banyak yang menanggung kos operasi yang sangat tinggi dan mengambil keputusan nak naikkan yuran pengajian. Tapi dekat KYPJ ni sebab kita kolej kerajaan negeri, okey, bukan kita naikkan yuran pengajian, kita turunkan lagi yuran pengajian supaya pelajar-pelajar tidak terbeban dengan kelebihan yuran pengajian. Dan yang dirisaukan lagi ibu ayah bila anak-anak nak masuk belajar adalah kos tinggi menyara pembelanjaan anak-anak. Nak setara bulanan pelajar bila masuk belajar, nak belayar asrama lagi, duit makan dan sebagainya, ibu ayah dah tekan kalkulator dah, kira berapa duit belanja makan nak kena spend, asramanya berapa. Okey, tapi tak apa, insyaAllah alhamdulillah di KYPJ ataupun IPT Kerajaan Negeri Johor ni banyak sediakan bantuan untuk kurangkan beban pembelanjaan anak-anak dan juga pelajar-pelajar di KYPJ. Dan tahun ni apa dia bantuan-bantuan yang bakal diberikan kepada pelajar-pelajar khusus untuk anak negeri Johor sambung belajar dengan IPT Kerajaan Negeri Johor. Pada tahun ni, okey, tahun ni kita ada tawaran beasiswa bangsa Johor di bawah Menteri Besar kita yang baru, Datuk On Hafiz bin Datuk Ghazali, ada perkenalkan tawaran beasiswa bangsa Johor. Kalau dahulu ni dikenali sebagai beasiswa Menteri Besar. Okey, di bawah Menteri Besar yang baru, kita program ini di branding semula jadi di beasiswa bangsa Johor. Dan beasiswa ni khas untuk pelajar yang layak masuk di Kolej Yayasan Pelajaran Johor sahaja. Okey, tak boleh bawa beasiswa di tempat lain. Beasiswa ni hanya untuk pelajar yang layak dan masuk ke KYPJ sahaja. Dan syarat untuk dapat beasiswa bangsa Johor ni, kelayakan SPM pelajar perlu ada 5A. Okay, kalau pelajar-pelajar yang keputusan SPM-nya ada 5A, bolehlah mohon. Nanti waktu terpenuga kita akan terus bagi borang secara online untuk anda mohon beasiswa bangsa Johor ni. Okey. Dan beasiswa ni akan cover sepenuhnya yuran pengajian pelajar dan yuran asrama. Maksudnya pelajar belajar percuma lah, semua akan ditaja di bawah program beasiswa bangsa Johor. Dan seterusnya, apa lagi yang menarik di Kolej Yayasan Pelajaran Johor, kita ada sama dengan program diploma usaha-sama Universiti Awam. Kita ada 2 program usaha-sama Universiti Awam. Yang pertama, kita merupakan kolej bersekutu kepada UiTM. So untuk pelajar-pelajar yang dapat tawaran program usaha-sama UiTM tahun ni, kita tawarkan insentif pendidikan Bumi Putra khas untuk keluarga berpendapatan B40. So kalau ada pelajar-pelajar yang layak program UiTM, ibu bapa berpendapatan RM 4,850 ke bawah, yuran pengajian adik-adik semua akan ditaja sepenuhnya. Pendek kata yuran tu jadi percuma. Ada yuran dikenakan, yuran pengajian tak ada. UiTM bagi balik. UiTM bagi balik.
So kita punya yuran percuma dan pelajar nak pinjam PTPTN boleh, tak pinjam PTPTN pun boleh. Kalau pinjam PTPTN, duit PTPTN sepenuhnya akan masuk dalam akaun pelajar. Okey, nanti saya terangkan dia lah, terangkan apa dia, macam mana proses untuk dapat program percuma ni. Dan seterusnya kita juga ada kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia. Kita ada 3 program diploma UTM. Okay, 3 program diploma UTM ni pelajar nanti boleh mohon bantuan dengan Yayasan Pelajaran Johor, dapat pembiayaan Yayasan Pelajaran Johor, dan kalau belajar betul-betul anda punya pinjaman boleh ditukarkan kepada beasiswa untuk program diploma bersama kita dengan Universiti Teknologi Malaysia. Dan apa kelebihan sekiranya pelajar layak masuk ke mana ke program bersama Universiti Awam kita? Untuk program bersama UiTM, anda dipantau sepenuhnya oleh pihak UiTM sendiri, tenaga pengajar pun ditetapkan oleh pihak UiTM, silibus pembelajaran daripada pihak UiTM, diploma anda dikeluarkan oleh pihak UiTM dan pelajar akan convo di UiTM sebenar. Pendek kata, pelajar yang masuk ke program bersama UiTM, anda adalah pelajar UiTM, hanya belajar saja di KYPJ. Sama juga dengan program UTM. Anda adalah pelajar UTM tapi anda belajar di KYPJ. Convo pun nanti di UTM sebenar kerana anda semua adalah pelajar UiTM ataupun pelajar UTM. Kenapa Universiti Awam buat program yang macam ni? Sebab untuk pengetahuan pelajar dan juga ibu bapa, untuk kelayakan anda ke Universiti Awam, kita pun tahu pelajar lepasan SPM setiap tahun ada 400,000 lebih pelajar. Dan Universiti Awam hanya boleh tampung 30% ke 35% sahaja pelajar lepasan SPM setiap tahun. So hari ini kita tak pelik kalau kita dengar ada kawan-kawan kita yang keputusan SPM-nya bagus tapi tak layak masuk ke Universiti Awam. Sebab apa? Bukannya tak pandai ataupun tak bagus dan tak layak untuk masuk, tapi sebab kuota dah penuh. Kuota dah penuh, tak cukup nak tampung pelajar. So hari ini pihak UiTM ataupun UTM sediakan program khusus sama supaya pelajar masih ada peluang jadi pelajar UiTM, dan di UTM juga pelajar ada peluang untuk jadi pelajar UTM. Okey, so tapi tak apa, nanti waktu termuda pegawai kita akan guide pelajar yang mana layak untuk program khusus sama UiTM. Dan seterusnya di KYPJ kita ada tabung amanah KPYPJ untuk pelajar yang memerlukan. Pelajar boleh mohon jenis bantuan yang diberikan iaitu sara diri RM500 satu semester, dan disediakan keperluan pengajian RM200 satu semester, dan juga kos rawatan pembedahan tak kurang daripada tak lebih daripada RM500 bantuan tunai. Ini di bawah tabung amanah ni ada bantuan zakat untuk pelajar-pelajar yang memerlukan. Dan setelah tahun ni kita bantuan mahasiswa IAS di bawah bantuan Kasih Bangsa Johor. Pelajar anak negeri boleh mohon bantuan tunai RM500. Hari ini Yayasan Pelajaran Johor dah buka dah bantuan ni, dah buka dah untuk permohonan pada 11 hari bulan sehingga 24 Julai. Dan tak lama dah hari Ahad ni akan tutup. So untuk pelajar-pelajar yang masih sempat mendaftar, anda boleh terus mohon lah. Ini untuk yang pertama, sesi yang pertama ni bantuan Kasih Bangsa Johor ni telah dibuka sehingga 24 Julai. Kalau sempat boleh mohon. Kalau daftar besok, cepat-cepat pergi sediakan dokumen, pergi hantar. 24 hari bulan pergi hantar dengan pejabat. Anda kena mohon secara online dan semua dokumen-dokumen perlu dikepilkan dan hantar ke pejabat pejabat Yayasan Pelajaran Johor. Dokumen-dokumen yang perlu disahkan. Tapi tak apa, nanti pegawai akan guide pelajar juga. Dan seterusnya untuk yuran pengajar di KYPJ, saya boleh katakan di antara yuran pengajar yang terendah. Compare dengan kita punya facilities yang bertaraf 5 bintang. Dia adalah yuran pengajar yang berpatutan untuk pelajar-pelajar masuk belajar. Right. Dan seterusnya dari segi pembiayaan, pelajar-pelajar yang masuk belajar nanti kita akan mohonkan PTPTN. PTPTN dia akan mengikut tangga gaji ibu bapa. Untuk ibu bapa yang penerima bantuan sara hidup kerajaan ataupun penerima bantuan keluarga Malaysia, pelajar automatik akan dapat bantuan penuh yuran pengajian. Akan dapat pinjaman penuh daripada PTPTN. Dan untuk anak negeri Johor jangan risau, sebab untuk bantuan pembiayaan ni kita juga ada Yayasan Pelajaran Johor, yang mana untuk pelajar-pelajar yang dapat bantuan daripada Yayasan Pelajaran Johor,
Okay, bantuan ni pembiayaan ni lagi banyak dari yang PTPTN bagi. Dan kalau anda belajar betul-betul dapat pointer 3.7, pembiayaan anda akan ditukarkan sebagai beasiswa. Daripada pinjaman tadi akan jadi beasiswa untuk pelajar yang dapat pinjaman daripada Yayasan Pelajaran Johor. Baik. Dan untuk pelajar-pelajar yang menerima bantuan ataupun pembiayaan daripada PTPTN 100%, pelajar juga akan dapat simpanan bertakaful bernilai RM1,080 yang akan dimasukkan ke akaun SSPNI Plus anda untuk simpanan masa depan. Okay, dan tahun ni KYPJ bagi lagi asrama percuma semester pertama. Okay, nanti anda masuk belajar ada asrama. Okay, dan asrama kita tak ada masalah, pelajar tak perlu duduk luar. Okay, kalau 3 tahun belajar dekat KYPJ, 3 tahun duduk asrama. Okay, asrama semester pertama belajar, semester kedua nanti pelajar hanya bayar RM160 sahaja sebulan untuk tinggal di asrama kita. Baik. Dan seterusnya kita ada latar industri yang disediakan. Nanti waktu semester 5 kita ada banyak rakan-rakan industri yang sedia serap masuk pelajar-pelajar kita untuk buat praktikal, dan ramai antaranya pelajar-pelajar kita yang bekerja dengan buat praktikal dengan rakan-rakan industri kita yang diserap masuk untuk bekerja. Ini untuk rakan-rakan industri kita. Dan tahun ni kalau kata, okay, dalam masa terdekat ni kalau pelajar-pelajar sempat untuk mendaftar di KYPJ, kita ada bagi kelas percuma selama 5 minggu sebenarnya. Okay, 5 minggu ni pelajar dah ramai masuk, sin 3 hari bulan itu, dan ramai dah anak-anak negeri Johor ni masuk. Dapat program percuma, kita panggil campus camp selama 5 minggu. Kita ada bagi program motivasi, khusus tulisan dokumen rasmi, aktiviti bersama alumni dan akademik. Pelajar-pelajar boleh tengok dekat Instagram KYPJ. Ramai dah anak-anak negeri Johor, pelajar-pelajar lepasan SPM ni masuk ke program campus camp kita. Gembira diorang kat sana. Okay, selama 5 minggu. Dan minggu depan adalah minggu yang terakhir. Minggu yang terakhir. So untuk pelajar yang masuk, kalau nak masuk 24 hari bulan ni boleh. Kalau 24 hari bulan ni kita ada buat intake juga. So pelajar yang kalau nak join program kita, sempatlah seminggu lagi tinggal. Boleh join. Okay. Dan semester kita akan start lambat lagi. Cuma untuk program UTM saja yang akan bermula pada bulan Ogos. UTM masuk cepat. Okay, untuk program UITM dan program homegrown kita akan mula pada bulan September nanti. Baik. Dan seterusnya di KYPJ yang menarik lagi, pelajaran yang kita buat di KYPJ, pelajar akan belajar secara teori 30% saja, 70% secara praktikal. Lebih-lebih lagi untuk pelajar-pelajar yang ambil bidang hospitality, bahagian kulinari kita, bahagian perhotelan dan juga bahagian penyediaan makanan. Hands-on 70% secara praktikal. Dan 95% graduan KYPJ hari ini mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Macam mana kita tahu selepas pelajar-pelajar ni grad dan graduation, 6 bulan lepas graduation, kita akan call pelajar-pelajar kita. Kita tanya macam mana keadaan semasa, dah dapat kerja ke belum, dan hampir 95% dapat bekerja dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah. Dan kebanyakan mereka bekerja dengan rakan-rakan industri Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Baik. Itulah bantuan-bantuan yang kita berikan untuk pelajar-pelajar dan istimewa untuk anak-anak negeri Johor yang belajar di Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Okay. Dan seterusnya kita nak pergi kepada program yang ditawarkan. So untuk pelajar yang dah dapat surat tawaran, nanti waktu temu muka kita akan tanyalah program apa yang telah ditawarkan dan kita akan terangkan tentang yuran. Okey. Pelajar yang belum dapat surat tawaran lagi, jangan risau. Sejak lagi kita akan tanya dan kita akan terus bantu anda program apa yang anda nak pilih. So untuk pelajar yang dapat surat tawaran, kalau nak tukar program lain pun boleh. Nanti lepas sesi taklimat nak tukar program, bagi tahu dengan pegawai. Kita akan keluarkan surat tawaran yang baru. Kita tengoklah syarat kelaikan dulu. Kalau layak, kita boleh tukar ke program yang baru. Baik. Dan untuk program yang pertama, saya nak terangkan tentang program usaha sama kita dengan UITM. Okay, di KYPJ kita ada satu program UITM yang mana pelajar-pelajar akan ditawarkan untuk program Diploma Pengajian Perniagaan UITM. Dan ada pelajar yang kita tahu ada seorang pelajar yang dapat Diploma Pengajian Perniagaan UITM ni. Syarat kelayakan untuk masuk ke program ini, pelajar perlu ada 3 kredit, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, wajib kredit untuk pergi ke Diploma Pengajian Perniagaan UITM. Dan untuk program pengajian perniagaan UITM ni, ini adalah program
ada kepada program pengurusan. Ramai pelajar dia takut, dia ingat belajar bisnes dalam program ini. Tidak. Okay, dalam program ini adalah ada kepada program pengurusan. Okay, semua bidang pengurusan ada di dalam program pengajian perniagaan ini. Dan lepas tamat program diploma pengajian perniagaan ini, lebih 70 bidang pelajar boleh sambung di ijazah nanti. So program ini lebih luas. Okay. So untuk pelajar yang mungkin syarat kelahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, minta maaf, bahasa Inggeris dengan matematik ni lulus sahaja, masih ada peluang anda masuk belajar sebagai pelajar UiTM. Anda kena ambil program pra-perdagangan dulu selama 6 bulan. Tambah 6 bulan saja untuk layakkan anda masuk ke program UiTM. Sebab UiTM nak bantu Bumi Putra tahun ni. Dan untuk ibu bapa yang berpendapatan 4,850 ke bawah, pendapatan seisi rumah, pelajar yang layak masuk ke program UiTM bagi yuran pengajian percuma khas untuk KKB UiTM sahaja. UiTM sebenar pun tak ada benda ni. Untuk KKB UiTM, pelajar layak program sesama UiTM, pelajar akan dapat yuran percuma, tak perlu bayar. Yang penting ibu ayah berpendapatan di 40, dan syarat kedua, pelajar ibu bapa mestilah Bumi Putra. Sebab UiTM ni memang Bumi Putra saja, untuk Bumi Putra. Baik. Dan seterusnya kita ditawarkan program UTM, okey, program bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia. Kita ada 3 program diploma. Kita ada diploma pengurusan teknologi, okey, bahagian pengurusan dan IT kita gabungkan sekali di bawah program UTM. So untuk pelajar yang layak program UTM ni, kita ada diploma perakaunan, kita ada diploma sains komputer. Dan untuk program UTM, pelajar boleh dapat pembiayaan daripada Yayasan Pelajaran Johor ataupun PTPTN. Cuma istimewa untuk yang dapat pembiayaan yayasan, kalau pelajar betul-betul pointer 3.7, pembiayaan akan ditukarkan kepada beasiswa. Dia macam MARA punya konsep. Kalau pelajar dapat pointer 3.5 pun ada pengurangan ataupun diskaun untuk anda bayar pembiayaan anda. Baik. Minta pegawai tolong guide, ada pelajar yang baru masuk. Ada 2-3 tadi yang baru masuk, minta cek syarat, minta periksa kehadiran mereka dekat partisipan. Baik. Dan apa yang istimewa tentang UTM? UTM ni merupakan antara universiti terbaik dunia. Rank 119 dalam Emerging Economy University Ranking. UTM sendiri ada rank antara universiti terbaik dunia. So itu yang best. Kalau ada pelajar yang mungkin terlepas masuk ke program UPU, anda tunggu universiti awam, UPU nanti nama tak naik, ada lagi peluang nak jadi pelajar UTM ataupun pelajar UiTM. Baik. Dan untuk program yang ditawarkan untuk di KYPJ, untuk program dalaman KYPJ sendiri, kita ada beberapa program. Okay, untuk program yang paling popular, kita ada diploma seni kulinari. Okay, bahagian seni kulinari ni paling ramai yang mau tahun ni nak masuk, nak jadi tukang masak. Sebab ramai pelajar ni dah tahu kot, penjaga kedai tom yum pun, tukang masak kedai tom yum pun gaji 4,000. Kan? Tapi yang penting untuk program seni kulinari ni, pelajar boleh jadi usahawan. Boleh buka bisnes sendiri. Okay, dekat dalam silibus seni kulinari ni anda belajar tentang organisasi, pengurusan kafe, pengurusan kedai makan, termasuklah proses pemesanan stok, penjadualan, pengiraan kos barangan, sampailah pengurusan dengan pembekal. Semua ada dalam silibus program diploma seni kulinari. Dan yang penting untuk program kita ni 70% praktikal, 30% teori. Okey. Dan untuk program hospitality yang lain, kita ada diploma perkhidmatan makanan. Untuk yang minat bahagian pengeluaran makanan, pengurusan restoran dan catering, nak belajar tentang penyediaan keselamatan dalam makanan dan juga persembahan dalam makanan, boleh ambil program diploma perkhidmatan makanan. Dan seterusnya untuk program hospitality yang lain, kita ada diploma pengurusan perhotelan. So pelajar akan belajar secara komprehensif operasi perhotelan dari peringkat bawah sehinggalah peringkat penyediaan hotel. Dan silibus kita mengikut standard operasi hotel antarabangsa. Baik. Dan seterusnya untuk program pengurusan di KYPJ, kita ada 2 program pengurusan. Kita ada diploma sumber manusia. Okay, bahagian ini melibatkan sektor kerajaan dan swasta. Rasanya semua pun tahu bahagian sumber manusia. Dan kita di KYPJ juga ada tawarkan diploma perakaunan untuk program dalaman kita. Okay, di bahagian UTM tadi pun ada perakaunan, KYPJ pun ada program diploma perakaunan.
Okey, dan seterusnya kita ada 2 program kejuruteraan untuk mereka yang minat di bahagian kejuruteraan mechanical, bahagian machinery, yang minat bekerja dalam sektor oil and gas, boleh pergi ke kejuruteraan mechanical reka bentuk. Dan kita ada kejuruteraan elektronik juga, bahagian elektronik. Dan kita ada 2 program kreatif. Okey, kita ada diploma seni bina, yang mana yang minat bahagian lukisan pelan, nak belajar tentang teknologi pembinaan semasa, boleh ambil program diploma seni bina. Dan program diploma seni bina juga kita ada tawarkan program sijil untuk pelajar yang mungkin syarat kelayakan cukup 3 kredit tu, kita ada 1 sijil saja untuk program sijil seni bina selain diploma. Dan yang terakhir kita ada tawarkan diploma reka bentuk dalaman untuk mereka yang minat hiasan-hiasan dalaman nak jadi macam Eric Leong, ambil program diploma reka bentuk dalaman. Baik. Okey. So seterusnya kita pergi ke bahagian pendaftaran pelajar untuk tahun 2022. So untuk pelajar-pelajar yang telah mendapat surat tawaran, anda sebenarnya telah sah sebagai pelajar Kolej Yayasan Pelajaran Johor dan hanya tinggal persetujuan saja. Okey, persetujuan anda, pelajar sendiri dan ibu ayah untuk masukkan anak-anak belajar di IPT milik penuh Kerajaan Negeri Johor pada tahun ini. So berapa wang pendaftaran? Okey, anak nak masuk belajar ni, berapa pendaftaran yang dikenakan untuk anak-anak ataupun pelajar kita nak masuk belajar di KYPJ? Pendaftaran Kolej Yayasan Pelajaran Johor dari dulu sehinggalah sekarang, okey, hanya RM500 sahaja wang pendaftaran. Okey, pendaftaran RM500 dan duit yang ibu ayah bayar ni nanti bolehlah claim semula dengan bantuan kasih bangsa Johor di bawah Kerajaan Negeri Johor, di bawah Yayasan Pelajaran Johor. Ada sediakan bantuan tunai RM500 untuk anak Johor sambung belajar di peringkat IPT. Okey. So nanti boleh claim dan saya difahamkan Yayasan Pelajaran Johor dah buka dah permohonan daripada 11 hari bulan dan akan tutup permohonan pada 24 Julai ni pada hari Ahad. So mana yang daftar cepat bolehlah pergi mohon cepat-cepat. Sediakan dokumen, pergi hantar dokumen tu cepat-cepat. Dan permohonan secara online. Okey, mana yang nakkan link untuk mohon bantuan kasih bangsa Johor ni, nanti pegawai kita akan hantar pada pelajar. Dan untuk pendaftaran kemasukan, untuk maklumat ibu bapa dan juga pelajar, sekarang ni kita ada buat moratorium. Okey, sekarang memang ada, kalau tengok dekat mungkin ada pelajar yang perasan dekat Facebook KYPJ, dekat website KYPJ ada moratorium dan hari ni kita terima pelajar masuk belajar hanya buat bayaran sebanyak RM50 saja. Buat masa ni lah. Cuma RM50 tu wang pendaftaran sebenar adalah RM500. Tapi untuk RM50 ni kita boleh buat terima bayaran secara ansuran. Kalau kata ada masalah kewangan, boleh bayar dulu RM50. Pelajar dah boleh masuk belajar dah. Okay? Tapi walau macam mana pun tetap kena bayar RM500. Cuma kita bagi bantuan moratorium. Sebab kalau yang ada masalah kewangan. Cuma kalau ibu bapa tak nak bayar terus, okay, pelajar boleh buat bayaran pra pendaftaran. Okay, mana yang setuju nak masuk lepas temu duga nanti, saya minta lagi mudah kalau buat pra pendaftaran sebanyak 300 terus, nanti pada hari pendaftaran kemasukan bayar baki lagi 200. Mudah. Okey, dah tak ada nak bayar sikit-sikit dah. Sebab pendaftaran KYPJ ni antara yang terendah, RM500 saja untuk pendaftaran. Mana yang bayar RM50 boleh juga kita terima, tapi pelajar tetap kena bayar RM500. Kalau dia tak bayar sekarang, dia kena iuran tu akan masuk dalam iuran semester nanti. Dah yang bersetuju selepas temu duga, buatlah bayaran minimum RM300 dan bagi pada hari pendaftaran sebanyak RM200. Tapi tak apa, walau macam mana pun, berapa pun pelajar bayar, kita nak pelajar masuk je belajar. Kita nak pelajar rebut peluang. Sebab apa kita nak pelajar rebut peluang? Sebab pelajar lepasan SPM Negeri Johor, okay, ada lebih kurang 51,000 orang pelajar. Ini merupakan jumlah pelajar SPM nombor 2 terbesar di Malaysia. Negeri Johor lah paling besar. Nombor 2 paling besar di Malaysia. Dan kota kemasukan untuk kita terima masuk pelajar di KYPJ, kota hanya dibuka untuk 300 pelajar yang terawal sahaja. Okey. So untuk pelajar yang dah dapat surat tawaran, anda mungkin dah kira dah merit UPU. Ada yang tunggu
UPU sebenarnya dah boleh tahu ataupun tidak. Anda kira lah merit anda, sebab merit UPU paling tidak kena ada 55% dan ke atas. Okey, itu pun 55% adalah kos-kos yang tidak popular. Okey, dan kebanyakan program-program yang popular perlu ada merit sebanyak 60% ke atas. Boleh kira dah, boleh pelajar boleh install dekat handphone anda, install satu apps daripada kementerian iaitu UPU Pocket. Okay, UPU Pocket boleh download apps tersebut dan anda boleh kira merit anda sendiri. Pelajar ibu ayah boleh suruh anak-anak kira merit, tengok lepas tak kadar merit minimum. Lepas tak kadar merit minimum. Tapi macam saya maklumkan di Negeri Johor adalah pelajar SPM nombor 2 terbesar di Malaysia. Okey, lebih kurang 400,000 pelajar lepas SPM di Malaysia ni, 30 ke 35% saja yang boleh lepas masuk di universiti awam. Itu kuota setiap tahun. Okey. So kita akan pergi ke sesi temuduga, sesi taklimat dah berakhir. So apa bayaran selepas sesi temuduga kalau pelajar nak buat log kuota, nak buat pendaftaran saja takut kuota habis, apa bayaran terus kepada akaun Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Okey. Sekarang ni banyak scammer kat luar sana tu. So saya nak remind, apa-apa bayaran terus kepada akaun Kolej Yayasan Pelajaran Johor. So pelajar boleh snap gambar ni, apa bayaran terus daripada akaun. Jangan pay in pada sesiapa individu, siapa-siapa, pay in terus kepada akaun Kolej Yayasan Pelajaran Johor Sedia Mahat. Dan nanti waktu lepas habis temuduga, kalau kata nak hantar kepada awak sesi temuduga. So pelajar-pelajar ada di antara mereka yang akan ditemuduga oleh saya. Okay, kita ada berapa pelajar, minta pegawai tolong update saya berapa pelajar yang ada pada malam ni bersama kita. Sebab ramai pegawai dalam ni. Okay, minta update saya berapa ramai pelajar yang ada, yang update kita dalam chat, ruangan chat. Okay, minta pegawai tolong update sebab kita nak bawa pelajar kita untuk temuduga terus. Okay, kalau tengok kat sini Nurul Abdul Aziz. Okey, so macam mana kita akan buat sesi temuduga pada malam ni? So kita akan sebut beberapa nama pelajar. Saya minta kalau ada pelajar yang saya sebut nama ni, minta buka mic anda dan saya akan tanyakan beberapa soalan berkaitan dengan jurusan dan juga program. Okey. Boleh saya tahu adik Alisha Nadia ada ke dalam ni? Boleh buka mic? Ada. Alisha Nadia ada. Okey, adik ada pelajar yang ditawarkan untuk program diploma pengajian pengurusan UiTM, betul? Pengajian perniagaan. Betul. Baik. Betul. Adik Nur Faika. Nur Faika ada. Muhammad Qayyum. Adik Muhammad Qayyum ada? Dia boleh buka suara? Ada. Okey, baik. Nur Farah ada? Nama pelajar nama Nur Farah. Maria Adiba. Maria Adiba ada? Okay. So untuk step kita pergi ke sesi temuduga, pelajar-pelajar saya akan masukkan ke bahagian room chat. Okay, anda akan tunggu di bahagian room, waiting room. Okay, kita akan masukkan pelajar di bahagian waiting room dulu dan kita akan masukkan pelajar mengikut jurusan. Nanti kita akan terus buat temuduga. Jadi pelajar jangan keluar dulu, kita masukkan dekat bahagian waiting room, tunggu dekat situ sehingga kita accept balik. Maksudnya dah sampai giliran lah.
Okey, kita akan masukkan dulu pelajar dan kita akan ikut turutan mengikut jurusan. Okey. Saya minta pelajar jangan keluar daripada Zoom ni. Saya akan masuk anda di bahagian waiting room dan tunggu sebentar. Dari selatan harimau perkasa, negeri Johor di selatan Malaysia, bergerak satu hati, perpaduan dicari, oh Johorku yang disegani. Keunggulan Johor taruh taksin, wafakat Johor jadi pegangan. Sultan yang dihormati, rakyat bersatu hati, bangsa Johor aman harmoni. Ayo Johor, luaskan kuasamu Johor. Kami ada, serta bersamamu Johor. Oh Johorku, merah biruku, kau pengarang, oh jantung hatiku, oh hatiku. Hari ini karenamu. Johor baru, ibu negeri Johor, antara negeri yang bersohor. Rakyat berbilang kaum, hidup aman dan makmur, itulah negeri Johor. Hujan, keluar segama, semua mesin, gajah juga tangkap, kota tinggi, batu pahat, Johor baru. Semua student dah masuk waiting list tu. Semua student dah masuk waiting list tu. Dah dekat waiting. Dekat waiting room kita ada 6 pelajar. Betul ada 6. So kami nak list tu kan tak? Ya. Okay, sekarang ni nak interview macam mana? Nak panggil sekali jalan student yang sama kos ke macam mana? Ada tak yang sama kos? Sama kos apa? Ada yang sama kos kalau UiTM, ada yang mohon pra UiTM Nur Arisa Sabah dengan Alisa Nadia. Dia tak ada kat waiting room. Alisa Nadia tak ada. Nur Izati. Nur Arisa binti Sabah. Takut guna nama parent. Tak ada. Nur Ada Arisa 3 tak ada. orang ni yang untuk yang yang UiTM ada 2 orang. Siapa lagi? Nur Izati Alisa Nadia. Alisa Nadia minta tolong WhatsApp dia. Nur Arisa Sabah tak ada? Tak ada. Tak ada. Buat nama orang tu siapa? Sebab sekarang ni nama ada 6 orang. Amir Akasha, Muhammad Amir Akasha. Dia main keluar-keluar masuk pula. Nur Izati. Satu lagi tak ada Nur nama, Izati. dia letak Zoom user. Izzati lah kot. Izzati ni tengok dia apa result SPM dia dalam grup. Nur Izati ni. Nur Izati binti Abdul Aziz. Nur Izzati baru masuk tu. Ada dah lama. Izzati adalah. Ni Nur Izati. Ini Izzati binti Muhammad Nazri. Okey, jap saya dah masukkan Nur Izati. Okey, Assalamualaikum Nur Izati. Salam. Okey, Nur Izati. Nur Izati bersama seorang ke dengan parents? Seorang je, tapi kalau nak ada parents boleh juga. Dia kat luar, kena niaga. Kalau ada parents awak dengar sekali, senang juga kan? Okey, guys. Okay.
Okey dah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okey, Assalamualaikum Puan. Ya. So Nur Izzati dah dapat surat tawaran ke belum? Belum. Belum. Tadi dengar sesi talimat tadi dengar sampai habis? Dengar. Okey. So ada tak program yang awak minat? Ada program yang UiTM tu. Tapi saya tak kredit BI. So tak lepas lah. Tapi tak apa, boleh tak bacakan keputusan SPM tu? Baca daripada awal. Bahasa Melayu berapa? Bahasa Melayu A, Saya dapat A. Bahasa Inggeris? bahasa Inggeris C+, Bahasa Inggeris awak C+. Okey. Matematik? matematik A, Matematik A. Sejarah? sejarah B, Sejarah B, B. Okey. Sains awak berapa sains? sains A, A. Okey, subjek lain yang awak ambil, awak aliran apa? account, Account. Okey, account dapat apa? account B+, B+. Okey. Okey, bahasa Inggeris ada bisa dah. ya. Okey. Yang awak cakap raikan awak rendah tadi program apa? Kos awak punya subjek apa? Ya. Wait, apa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. C. So boleh tak saya tahu pendapatan seisi rumah adik? Maksudnya keluarga lah, penerima bantuan sara hidup tak? Ya. Ayah saya penerima bantuan hidup. Pendapatan 1,300. Okey lah, maksudnya di 40 lah. So kalau saya tengok ni, saya raikan awak masuk program di bawah pengajar dan item ni, ayah. Memang adik nak masuk program diploma UiTM tu kan? Saya. Okey. Untuk program diploma UiTM ni, kalau kata, okey, satu lagi saya nak kena buat saringan. Ibu, ayah dan adik sendiri, IC biru. Betul? Ayah apa? Kelas boleh ulang lagi. Ya? Ibu, ayah. Minta maaf saya tak berapa dengar. Ibu, ayah. Okey, ibu, awak, okey, pelajar, ibu dan ayah, Bumi Putra. Ya, Bumi Putra. Ya, okey. Okey, so kalau ikut satu kelaikan ni, adik layak untuk program diploma UiTM dan kita boleh bagi adik bantuan yuran pengajian percuma tadi itu, beasiswa. Okey. Sekejap nanti saya buka slide je. Ya, Adik Izzati nampak tak slide? Nampak. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, Dik. So untuk program bersama UiTM ni, kalau ikut syarat kelayakan awak, kita dah periksa memang syarat kelayakan SPM ni layak untuk ambil diploma pengajian perniagaan UiTM dan pelajar awak sendiri akan layak dapat tajaan penuh yuran pengajian daripada UiTM. Maksudnya adik ni dapat beasiswa ni. Okey. So yuran pengajian untuk adik pelajar untuk program bersama UiTM ni boleh nampak tak kat atas yuran pengajian? Boleh. Dia tengok ni, ikut mouse yang saya tunjuk ni. Ya. Yuran pengajian untuk awak masuk belajar program diploma bersama UiTM ni, yuran pengajian dia adalah 19,720. Okey. Ini yuran pengajian yang akan dipulangkan semula. Okey, yang dipulangkan semula ataupun tak perlu bayarlah. Okay, yuran ni percuma. Awak tak perlu bayar pun sepanjang awak belajar selama 2 tahun 6 bulan. Okey. So walaupun macam mana pun dia ada yuran lain yang perlu bayar.
belajar, okey, kita ada di KYPJ, kita ada yuran pendaftaran semester. Yuran pendaftaran semester ni kena bayar satu semester RM500. Jadi maksudnya kalau adik masuk belajar semester 2, semester ketiga, kena bayar RM500 sampai habis. Faham? Faham? So kita totalkan adalah 2,220 dan yuran asrama kita 3,200. Ini untuk sepanjang belajar. Okey, semester pertama dah percuma asrama. Okey, asrama semester pertama percuma. Semester kedua adik perlu bayar asrama RM160 saja sebulan. Tapi dia tak macam kalau belajar dekat Universiti Awam tu adik semester kedua dah kena keluar. KYPJ ni semester kedua sampai semester habis awak boleh duduk asrama. Okey. So yuran pengajian dah percuma, betul? Yuran pengajian dah percuma. Yuran yang awak kena bayar sepanjang 2 tahun 6 bulan ni, yuran yang kalau adik kira kat sini yang kena bayar hanya RM5,420. Itu je kena bayar sepanjang 2 tahun 6 bulan. Murah ke murah? Murah lah. Memang murah lah. Sebab yang awak bayar ni yuran asrama kan. Pergi mana-mana belajar pun kena bayar asrama, betul? So ini yuran pendaftaran semester. Pendaftaran semester 2,220. Itu sahaja yang awak kena bayar. Tapi walaupun yuran dan pengajian dah percuma, awak masih lagi boleh pinjam PTPTN. Kalau nak pinjam lah, kalau nak rasa perlukan duit belanja, boleh pinjam PTPTN. Lepas kita tolak, okay, PTPTN akan bagi pinjaman maksimum. Pinjaman maksimum dia adalah RM20,000. Lepas kita tolak RM5,420 tadi, akan ada lebihan RM14,580 akan masuk dekat akaun awak. Divide by semester lah. So duit RM14,000 ni bolehlah beli kereta. Kan? Saya gurau je lah. Jangan nak bayar mesti susah. So RM14,000 ni bolehlah beli laptop ke, nak buat keperluan ke apa kan. Tapi kalau daripada yang kita tengok yuran ni tak perlu pinjam PTPTN pun tak apa. Betul tak? Kalau tak nak buat pinjaman, simpan kota PTPTN tu untuk awak sambung degree nanti. Sebab 5,420 ni boleh bayar secara angsuran selama 2 tahun 6 bulan ni. So awak tak payah pinjam PTPTN pun tak apa. Tapi kalau rasa awak boleh belajar betul dapat pointer 3.7, nanti Yayasan Pelajaran Johor akan buka pinjaman juga. Okay. Anak negeri Johor boleh mohon pinjaman dengan yayasan, boleh dapat pinjaman sebanyak 31,920. Kalau dapat pinjaman yayasan ni lagi banyaklah lebihan awak dapat. Kan, yuran percuma 3,1920 tolak 5,400. Jawapan dia banyak. Jawapan dia banyak kan. So memang akan masuklah ke akaun awak lebihan tu. Lebih kurang 24,000 tak salah. 20 lebih kurang 24,000 akan masuk sebagai belanja. Tapi yayasan dia punya pinjaman kalau adik belajar betul-betul dapat pointer 3.7, adik list, pembiayaan ni akan jadi beasiswa juga. Kalau nak buatlah. Tapi setakat ni UiTM sebenar pun tak tawarkan program percuma ni. Masih lagi kena bayar yuran dan ambil PTPTN lah. Dan asrama pun UiTM sana tak macam ni lah. Sebab dia kena duduk luar. Biasalah Universiti Awam kan. Tapi dekat sini awak masih lagi jadi pelajar UiTM. Nanti habis belajar, adik akan grad dekat UiTM Johor. Belajar ni di mana? Belajar dekat KYPJ. Belajar dekat kampus KYPJ. Tapi pelajar akan ikut jadual UiTM. Dan jadual UiTM akan mula belajar bermula pada bulan 10 mengikut jadual UiTM 1 Malaysia. Bulan 10 nanti. YPJ, kampus ke? Kampus belajar dekat kampus KYPJ lah. Tapi anak puan jadi pelajar UiTM. Dia bukan pelajar KYPJ. Itu kat kampus ni kat mana? Kulai. Kat Kulai. Oh. So nanti bila habis belajar program UiTM ni nak sambung degree kat UiTM sebenar pun boleh terus masuk UiTM lah. Cuma program percuma ni kita tawarkan untuk keluarga berpendapatan B40 sahaja. Okey. Baik. Jelas pun Adik jelas tentang yuran? Ada soalan tak? Jelas. Ada soalan tak? Jelas Okey. So sekarang ni kita punya pendaftaran kemasukan pelajar kita yang masuk belajar ni dah
dah tinggal sikit, kota dah tak banyak dan UiTM hanya bagi kota yuran pendidikan percuma ni untuk 250 pelajar saja untuk satu Malaysia. So kita kena bantulah pelajar-pelajar yang layak ni, kalau boleh kita nak rebut cepat-cepat bantuan kota percuma ni. So kalau kata adik berminat untuk buat pendaftaran, pendaftaran kemasukan 500 saja sekali, 500 je. So untuk log kota, kalau kata berminat nak log kota macam saya bagi tahu tadi waktu khidmat, buat log kota RM300 je lah dulu. Okey, dan nanti start belajar, bukan belajar, akan start pada bulan 9. Bulan 9 nanti UiTM akan buat interim, mungkin pelajar akan masuk UiTM punya orientasi lah, dia panggil interim, dan pada bulan 10 baru dah start semester. Memang jadual UiTM satu Malaysia setiap tahun akan mula pada bulan Oktober. Okey. Jelas tak? Jelas. Okey. So nanti kalau sebentar lepas sesi temu muka ni, nanti pegawai saya akan hantarkan tata cara pembayaran. Okey, bincang dengan ibu dan ayah kalau betul-betul berminat log kota bantuan pendidikan ni, boleh buat bayaran bayaran RM300 tadi tu. Nanti pegawai akan terus keluarkan surat tawaran. Boleh. Adik tak dapat surat tawaran ni kan? Belum. Belum. Nanti kita akan keluarkan terus surat tawaran sebab syarat kelayakan awak saya dah cek memang layak. Okey. Kita ikut saja sesi buku ni. Terus saya cakap ya, kalau adik mendaftar nanti cuma ikut saja tata cara dan guideline untuk buat pendaftaran. Nanti pegawai kita akan hantar melalui WhatsApp. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih puan. Maaf ganggu. Terima kasih. Salam. Masukkan kaedah dengan Izzati tadi kan? Tadi Izzati. Hello. Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama pelajar? Sebab dekat Zoom ni tak ada nama. Zoom user. Ya saya. Sorry tak dengar tadi. Okey. Ni siapa namanya boleh Oh, Arisa Nadia. Arisa. Oh, patut arawan awak. Tak tahu nama ni. Arisa Nadia. Okay. Ya betul. Okey. Arisa Nadia ni dia ambil diploma pengurusan UiTM. UiTM oh, dengan adik, sama dengan adik Izzati tadi. Okey. Okey, adik Arisa, adik Arisa dah dapat surat tawaran ke? Ya, saya dapat surat tawaran daripada yayasan ni. Okey, diploma pengajar perniagaan UiTM betul? Betul. Okey. Boleh tak saya tahu keputusan awak? Saya just nak tahu je bahasa Melayu dapat berapa je? Bahasa Melayu A. Okey, bahasa Inggeris A minus. minus. Matematik A. Oh, banyak A dia. Semua A. Ada A tak? Ada. Ada. Maaf tuan, lag tuan. Hello, adik Arisa Nadia. Ya saya. Maaf tadi Okey, lag. Apa tengok ada problem sikit ni. Dah, cikgu ni dah okey ke? Okey dah. Kita boleh sambung. Boleh sambung. Adik Arisa minta maaf. Oh, tak apa. Okey. Kita sambung sejarah awak tadi dapat berapa? A minus. A minus. Okey, lagi satu A kita nak.
Sign? A. Sign A. Baik. So, kita nak tahu pendapatan segi rumah keluarga. Pendapatan macam mana? Pendapat kategori apa? Setakat ni bapa saya tak bekerja, tak ada pendapatan, tapi mak saya bekerja. So kiranya M40. Sebab gaji mak saya 5,000 ke atas. Tapi ayah tak bekerja. Baik. So sebenarnya keputusan 5A yang awak dapat ni, kita boleh bantu awak dapatkan bantuan ataupun beasiswa Bangsa Johor tadi tu. Okey. Memang untuk UiTM awak pengajar jam 2 ni awak pengajar yang B40. Okey. So kalau pendapatan sisi rumah tu RM4,850 ke bawah, kita boleh dapat, memang awak dapat ajak 2 tak dah. Okey. Tapi sebabkan parents awak M40, so bantuan melayakan untuk dapat tajaan percuma tu tak dapat. Tapi sebabkan keputusan SPM awak ni, kita boleh dapat mohon untuk awak dapat beasiswa Bangsa Johor. Sebab beasiswa Bangsa Johor ataupun beasiswa di bawah Menteri Besar ni, dia akan cover keseluruhan yuran pengajian dan juga yuran asrama. Maksudnya awak belajar semua cuma lah kan. Sebab dia dapat beasiswa dia, yang dulu dipanggil beasiswa Menteri Besar. So nanti pegawai kita akan hantar link untuk awak mohon beasiswa ni. Boleh? Boleh. Kita akan hantar dulu link untuk awak mohon, sebab beasiswa ni hanya 40 orang je yang Menteri Besar akan pilih. Okey. So kalau awak apply dulu, okey. Dan nanti untuk lock kota ni tak lock lah kan. Beasiswa Bangsa Johor ni kita mohonkan dulu. Maksudnya program sesama UiTM ni dia punya yuran pengajian dia, saya cerita yuran pengajian dia adalah 19,750. Okey. So kalau kata awak M40, okey, pinjaman PTPTN akan mengikut tangga gaji apa-apa. Okay. Kalau M40, yuran pengajian hanya cover 75% saja. Oh, okey, baik. Okey, pinjaman tu hanya bagi 75% sajalah, lebih kurang dalam 15,300. So lebihan yuran pengajian tu parents yang kena top up. Lebihan. So Okey. saya tunjukkan sikit. Jadi boleh nampak tak slide? Nampak? Okey. Ini adalah yuran untuk diploma pengajian perniagaan UiTM. Okey, macam DPD tu yuran dia adalah 19,720. Okey. Kalau kata pinjaman PTPTN ni dia akan ikut tangga gaji ibu bapa. Okey, macam kata adik keluarga M40 75%, pinjaman adalah 15,300. Tak cover lah kan. Maksudnya ada top-up. So lebihan ni kalau top up kena bayar lebih kurang, kita dah kira lebih kurang RM320 sebulan untuk bayar secara bulanan. Okey. Okey. Adik-adik kalau lahir Johor. Lahir Johor. Lahir Johor, anak Johor boleh mohon juga pinjaman yayasan. Yayasan ada sediakan pinjaman sebanyak 31,920 dan lebihan kalau kita lebihan yuran pengajian akan pergi ke akaun adik lebih kurang 7,770. Lebihan ni lah. Dan pembiayaan di bawah yayasan ni pula, kalau kata adik belajar betul-betul, pointer dapat 3.7 di list, pembiayaan ni akan ditukarkan sebagai beasiswa. Oh, okey, baik. Pinjaman tu jadi beasiswa. Tapi kalau adik dapat beasiswa Bangsa Johor, semua ni percuma. Kan? Beasiswa Bangsa Johor ni tak payah fikirlah pasal yuran dah. Yuran asrama ni semua dah tak ada lah. Automatically akan ditanggung sepenuhnya. Okey, cuma macam saya nak maklumkan, beasiswa Bangsa Johor ni kena mohon kan. Kita bagi borang, awak isi dulu, dia ada Google Form, awak kena isi. Tapi still lagi kena lock kota. Kalau kata nak lock kota, kita punya kota dah tak banyak dah untuk program UiTM ni. Kalau kata nak lock kota, kita terima walaupun dengan RM50 sebab nak masukkan nama dalam sistem kita. Nama awak ni kita keluarkan surat tawaran ni, perlu lock juga nama dalam sistem supaya nama tu tidak orang kata apa, kota tu tak penuh. Nama awak dah ada dalam dekat dalam sistem KYBJ. Maksudnya dengan awak buat bayaran RM50, kita daftarkan nama dalam sistem dan kita akan bagi borang beasiswa Bangsa Johor. Okey. Kita bagi borang beasiswa Bangsa Johor, apply secara online.
kalau kata KYPJ luluskan beasiswa bangsa Johor awak, maksudnya yuran yang lain-lain tu dah jadi free dah, tak ada apa-apa bayaran dah lepas ni. Okay, faham. Faham? Okey. So tapi tak apa, untuk guideline dia nanti pegawai kita lepas terbuka ni akan hantar link pada pelajar, akan hantar pada WhatsApp macam mana nak buat log quota tu, okey, nak buat pembayaran. Macam adik ni kita kalau boleh kita nak bantu awak dapat beasiswa juga, kan? Tak perlu nak bayar sampai 300-500 lah, kan? Okey, tapi 300-500 ni pendaftaran tetap kena bayar, kan? Cuma kita tak nak bayar awak bayar banyak dulu sebab kita nak awak dapat dulu beasiswa. Kalau dah confirm dapat beasiswa barulah bayar 500, kan? Okay. Sebab kalau tengok kat sini awak ambil aliran apa masuk belajar? Aliran biologi ke? Tak, saya ambil aliran sastra. Seni. So sastra ni merit awak ni mesti tinggi ni. Okay, tapi tak apa, tanya adik, so nanti kita usahakan untuk beasiswa bangsa Johor. Tapi macam mana pun log quota dulu, nanti ikut pegawai kita akan WhatsApp kejap lagi. Boleh? Okay, boleh. Okay, terima kasih dek. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih, tak apa. Awak tak sempat tak payah. Ni ambil. Okay, kita masuk adik Koyum Izhar. Koyum Izhar, Diploma Hiasan Dalaman. Koyum Ya. Okay, Assalamualaikum adik Koyum. Salam. Okay. Adik Koyum dah dapat surat tawaran dah? Dah. Okay, adik Koyum dengan parents ke seorang? Parents. Assalamualaikum Tuan. Salam. Okay, nanti saya KID. So kita nak interview pelajar sikit lah, kan? Tapi apa pun nak terang pasal yuran dulu. Adik dapat offer letter ni bagian program apa? Dapat diploma apa? Diploma interior designer. Design. So memang minat bidang tu ke? Memang dekat UU pun mohon interior design Campur. Okay. Dah kira dah merit, berapa merit dekat UU? Saya lupa lah. 44. 44. Okey. 4% itu bawah kadar minimum tu. Tapi tak apa, kita cubalah kan. Kita tak tahu rezeki awak, tapi tak apa. Ramai pelajar tu view, tapi awak punya merit ni dia bawah pagar sikit. Bukan atas pagar, dia bawah sikit. Kan? Tapi tak apa tu, boleh tunggu dulu sebab UPU ada banyak peluang juga tu. Ada awak apply tempat mana lagi? Politeknik. Politeknik pun ada mohon Okey. Belum tu sekejap Untuk program yang adik ni program bentuk dalaman. Okey. Okay, dia nampak tak slide? Nampak. Okey, nampak Okey, ni adalah program dekat bawah ni adalah yuran untuk program diploma reka bentuk dalaman dekat bawah ni. Okey. So yuran ni saya explain sikit tentang yuran untuk program reka bentuk dalaman untuk awak belajar dekat KYPJ ni. Yuran pengajian kita dah tambahkan dengan yuran pendaftaran semester. Dekat KYPJ ni dia ada yuran pendaftaran semester tau. Setiap semester untuk masuk belajar dia kena ada bayaran RM500 setiap semester. Okey. So yuran pengajian dia dah termasuk yuran pendaftaran semester. Kita dah sekalikan supaya awak clear lah kat situ. Kan? Nampak tak? So total yuran pengajian dan yuran pendaftaran semester adalah RM24,500. Okey. Jelas tak? Jelas. Okey. So ni dah tak ada bayaran lain lah. So kalau saya asingkan nanti nampak macam banyak sangat benda nak bayar, kan? So kita sekalikan 24,500.
Yuran asrama selama 3 tahun adalah 3,200. So maksud ni nampak besar, tapi sebulan semester pertama dah percuma asrama. Semester kedua pelajar kena bayar RM160 sahaja sebulan. Okey, jelas? Yes. Okey. So saya nak tanya pendapatan sahaja isi rumah keluarga. Maksudnya kategori pendapatan keluarga ni B40 ke M40 ke T20? M40. M40. Okey. So ada tak atuk ke nenek yang terima bantuan sara hidup? Ada. Ada. Okey. So senang dia, nanti waktu nak masuk belajar kena mohon PTPTN tu. So PTPTN dia akan ikut tangga gaji parents. So kalau kata ibu bapa sendiri berpendapatan M40, okay, pinjaman PTPTN akan dapat hanya 75% sahaja. Okay, 75% saja. That mean awak akan dapat pembiayaan sebanyak 15,300 sahaja. Okey, kalau buat pinjaman 15,300 akan ada lebihan. Okey, lebihan ni maksudnya iuran jajan termasuk pendaftaran semester 24,500. Tolak 15,300 lebihan kalau kita isi bulan termasuk bayaran asrama setiap bulan kena bayar 3,300. Sorry 330. 3,300. Tersedak kan. 330 saja sebulan kena bayar termasuk asrama. 330 ni dah termasuk asrama. Kan? Tapi kelebihan dia pinjaman pelajar dia jadi kecil lah. Pinjaman dia 15,300 je. Okey. Tapi dia ada trik PTPTN ni kalau kata nak gunakan nama atuk ataupun nenek, okey, sebagai penjaga. Waktu mohon PTPTN tu gunakan nama atuk ataupun nenek yang penerima bantuan sara hidup sebagai penjaga, boleh dapat pinjaman 100%. Pinjaman 100%, okey, pinjaman akan dapat 24,000. Okey, bulanan yang kena top up, okey, yang kena top up ni sebab apa? Pinjaman 24,000. 24,000 ni cukup-cukup dia nak cover. 500 ni dah bayar untuk pendaftaran tadi. Okey, 24,000 tolak 24,000. So yang betul-betul kena bayar adalah yuran asrama tadi. Tinggal bayar duit asrama saja RM160 sebulan. Itu pun sebab semester pertama dah percuma. Saya kira sekali duit yang akan keluar daripada akaun ibu ayah cuma RM88 saja sebulan. Kalau nak bayar tiap-tiap bulan lah. Kan? RM1,200 ni. Sebab asrama tu kita kira percuma, dia ada tolak sikit lah. Okay, RM88 saja. Tapi sebabkan pelajar anak negeri Johor, lahir di negeri Johor. Ya. Kalau lahir negeri Johor, boleh mohon bantuan Yayasan Pelajaran Johor. Dia ada pembiayaan juga pinjaman yayasan, dan pinjaman yayasan ni akan buka selepas pelajar masuk belajar nanti. Untuk masuk belajar nanti kita mohon dulu PTPTN. Nanti bila yayasan dah buka pinjaman pembiayaan untuk pinjaman pembelajaran, adik kena mohon lagi yayasan. Yayasan akan bagi pinjaman sebanyak 37,800. Kalau tolak semua pembiayaan, akan ada lebihan 10,600 sebagai duit belanja akan masuk ke akaun pelajar. Ini punya lebihan lah. Tapi kelebihan ambil pembiayaan yayasan ni, kalau adik belajar betul-betul dapat pointer 3.7, pembiayaan 37,800 ni akan jadi beasiswa. Okey. Itu dia punya kelebihan lah. Tapi kalau pinjam PTPTN, pinjaman hanya maksimum 24,000 saja. Kalau dengan yayasan 37,800. Tapi jangan potong kelas, belajar betul-betul. Dapat jadi beasiswa, kan? So ni 37,800 lah. So lebihan tu boleh buat duit belanja lah. So setakat ni tentang yuran ada soalan tak? Sorry, dia punya ibu lah. Yang PTPTN tu maksudnya pada surat tawaran tu ada suruh isi untuk PTPTN. Okay. Jadinya kami kena completekan dulu untuk tu jugalah. Okay, setakat ni untuk PTPTN Puan hanya sediakan documentation saja. Okay. Dokumen yang diperlukan lah macam akaun SPN pelajar, akaun bank. Lepas tu untuk PTPTN, permohonan PTPTN ni pelajar nanti bila masuk dia akan isi borang online. Pegawai akan guide dia lah. Akan ada taklimat pinjaman, pelajar kena isi borang secara online. Then pasal YPJ tu? Untuk yang YPJ ni nanti bila pelajar dah masuk beasiswa ni,
yayasan akan buka pembiayaan permohonan pembiayaan ni pada bulan 10 atau bulan 9 lah paling awal. Bila pembiayaan buka nanti baru pergi mohon. Kalau PTPTN lulus dulu atau pembiayaan lulus lambat, pembiayaan YPJ lambat, okay, bila kata YPJ dah lulus, contoh PTPTN lulus, kemudian salah yayasan pelajaran tu luluskan juga pembiayaan. Okay, kita akan tutup PTPTN. Okey. Maksudnya dia akan overlap lah. Kita kalau pembiayaan yayasan buka, kita overlap PTPTN dan pelajar hanya ada satu pinjaman saja. Oh, maksudnya tak adalah sampai dua-dua sekali pinjaman ada kemungkinan tak dapat ke untuk YPJ? Dia kemungkinan tu ada, tapi yayasan ni dia akan buka setiap tahun. Dia macam marah puan. Contoh macam tahun ni tak lepas, tahun depan mohon lagi. Oh. Dia akan buka setiap tahun kan. So macam kota mungkin disebabkan kota sekarang macam belajar kan. Kota penuh tak dapat. Tapi tahun depan bulan 2 dia buka, mohon lagi. Adik koyum boleh mohon lagi. Kalau lulus dia, kalau semester pun masih guna PTPTN, dia akan tutup juga pembiayaan PTPTN. Boleh terus. Maksudnya kena bayar untuk PTPTN sajalah. Yang berapa bulan dapat tu je. Betul. Tapi tak apa, yayasan yang akan tutup PTPTN tu. Yayasan tetap akan bagi figure 37,800 macam harap. Okey. Okey. Maksudnya saya kena sediakan semua dokumen yang PTPTN tu lah. Ya betul. Okey. So untuk dokumen tu pun dah dapat dah senarai semak dokumen semua? Ada. Dia hantar melalui WhatsApp pada anak lain. Ya, borang melalui WhatsApp lah. So saya belum print lah. Okay, so far puan belum buat apa-apa bayaran ini pendaftaran? Saya menantikan jawapan UPU dulu. Menantikan jawapan UPU. Okey. Boleh? Boleh kan? Boleh puan, boleh. No problem. Cuma dia macam ni puan. Dia cuma sekarang ni yayasan KYPJ dia takut kota habis saja. Kita takut kota habis. Sebab kita punya pendaftaran kita setiap minggu dah puan sekarang. Daripada 3 hari bulan itu setiap minggu pelajar masuk tau. So 24 hari bulan ni ada. Tapi kuota yang kita nak kemasukan pelajar ni kita nak 300 je untuk kemasukan pertama. So kita tak nak pelajar ni terlepas tempat walaupun dah dapat surat tawaran. Kita nak nama anak puan ni ada dalam sistem KYPJ. Mungkin ni plan B dia. Plan A nak tunggu UPU betul? Plan B dia kita nak masuk YPJ. Tapi plan B ni kita tak nak terlepas peluang sebab nama dah dalam sistem. Kalau kita tak boleh nak masukkan. Okey. So kalau kata puan berminat nak lock untuk plan B pelajar, okay, saya terima membayarkan minimum RM50 pun tak apa. Maksudnya tak kisahlah. Janji nama ada dalam sistem je. Okay. So kalau kata berminat nak lock, kalau nak lock nama anak puan dalam sistem KYPJ, kita akan lock. Maksudnya saya buat pembayaran melalui akaun yang dekat kertas tu. Tapi di atas tu, okay, nanti sebentar lagi pegawai akan hantar tata cara pembayaran pada puan. Boleh. Okay, kalau kata puan buat bayaran RM50 ke, minimum ada letak nama koyum dekat dalam sistem, kita slip pembayaran tu puan hantar pada pegawai yang hantar tata cara pembayaran nanti. Okey. Okay. Boleh. So itu saja. Maksudnya cuma confirmation je RM50 je lah. RM50 pun tak apa sebab saya tahu ramai UPU kan. Betul. UPU tahun ni dia ada dalam sistem UPU dia open banyak sangat institusi kan. Maksudnya dia banyak pilihan. So pelajar ada chances untuk dapat tahun ni sebab saya rasa kota dia buka banyak UPU tahun ni. Sebab kalau tak dapat Politek dia ada college community, kalau tak ada college community dia ada ILP. So banyaklah. Tapi tengoklah pada permohonan anak puan tu. Ada mohon ke ILP ke bahagian-bahagian yang lain selain daripada universiti ada tak? Kebanyakan poli, ITM. Banyak pada kemahiran. Banyak pada kemahiran. So memang merit dia ni merit yang memang kena pergi kemahiran ni kan? Betul. Kita buat. So itu saja kalau
Minta Ya. maaf soalan saya, kalau pada surat tu adalah 31 Julai dia punya pendaftaran. Itu maksudnya kemasukan terus ke atau macam mana? Itu bukan kemasukan terus, kemasukan semester pada bulan September. September. Okay. 31 September. Julai tu Untuk serah dokumen. maksud saya ke college sana serah dokumen. Ya, betul. Tapi tak apa, Pelajar ya, yang pelajarnya pelajar hanya hantar dokumen saja buat pembayaran baki. Kalau kata puan bayar 50 kan, contoh nak 31 nanti just bayar balance tu je lah. Datang bayar balance, submit dokumen, kita ada submission dokumen PTPTN semua. Tu pelajar boleh balik dulu, nanti bulan 9 baru masuk. Oh, dia bukan macam kawan-kawan dia yang dah datang sebelum ni yang kena tinggal sana. Campus camp tu kan, campus camp minggu ni last. Maksudnya kalau macam time dia ni selepas 31 Julai tu 31 tu saya hantar semua dokumen. Lepas tu dia balik dengan saya balik semula lah. Sebab Boleh balik. saya ada benda lain nak uruskan selepas tu. Macam nak pastikan dia maksudnya dia bukannya masuk pada bulan Ogos tu. Betul. Bukan, ada bulan Ogos. Memang semester akan start September. Saya difahamkan September. So far tak pasti. tak pasti lagi. Memang belum dapat tarikh lah. Sebab ada ganti dengan beberapa program. Sebab bila UPU dah UPU nanti kita tak nak berhenti dengan kemasukan UPU kan. So kita belum tentukan tarikh lagi berapa hari bulan. Sebab pelajar nanti pelajar akan sibuk dengan permohonan UPU kan. Kita masih bagi ruang pada pelajar lah. So Maksudnya tarikh memang 31 tu kami datang dengan dia ke KYPJ tu dengan semua borang yang perlu. And then kami settlekan pembayaran pendaftaran dan kami balik macam tu. Ya, betul. Sebab dia sedang belajar kereta, saya nak arrange something belakang je lah. Betul pun, ramai sekarang tengah ambil lesen, kerja Itulah ada kan. saya fikir 31 tu terus masuk. Maksudnya tidak lah. Ya, yang penting serahan dokumen dan lengkapkan dokumen PTN je. Untuk pendaftaran hostel semua sekali tu pada bulan September. Begitu. Ya, betul. Okay. Boleh saya tahu tak surat tawaran puan tu, cuba tengok dekat atas tu, kod dia tulis apa? Sebentar saya tengok. Sekejap. Mama punya. Cek. Kod bahagian atas kan ni? Ya, atas tarik tu. Rujukan ke apa? Rujukan. Boleh bacakan penuh tak? KYPJ BKP sorry 300-15 DID 2022/1. BKP ya puan, kod atas tu? Ya, BKP sorry. Okay puan, nanti pegawai kita akan WhatsApp puan tata cara pembayaran. Okey. Okey, tata cara pembayaran dan mungkin tak puan tarikh 31 tu puan okey ke? Itu itulah saya nak confirmkan balik. Itu memang untuk hanya kami hantar dokumen, betul? Submission dokumen. Tapi mungkin nanti kita akan hantar tawaran baru buat hari 30 Julai boleh tak puan? 30 Julai agak susah. Saya cuti Ahad. So 31 tu macam dah elok dah. 31 tu okey. 31 tu kan Ahad kan? 31 Ahad betul? Saya dah elok dah kat situ. Rasanya okey lah. Sebab 30 hari bulan tu kita ada taklimat besar-besaran. Oh, 30 Julai. 30 Julai. 30 Julai tu ada apa-apa cuti boleh kot. Public holiday bukan? 30 tu awal Muharram. Bolehlah juga. Awal Muharram. Tapi tak apa, nanti kita kalau puan okey 30, kita keluarkan surat tawaran baru pada 30 hari bulan lah. Kan? Maksudnya tu cuma taklimat semua sekali. Memang nak confirmkan balik. Bukan sebab 30 tu seksi baru ya. Bukannya maksudnya macam kawan-kawan dia lah. Saya risau dia terus masuk. Tak ada puan. Kalau ada pun campus camp kali kedua, campus camp tu tak wajib. Oh. Campus camp Tapi ada possibility ke? Kemungkinan pegawai nak buat lagi, tapi
kita tak wajibkan pun. Ramai je pelajar yang datang, daftar sambil dia balik sebab kerja. Okey. Kita tak apa buat, nanti kita buat sebab 30 hari bulan tu kita punya intake rasmi. Oh, 30 hari maksudnya bulan. semua geng kawan-kawan dia sekali jalan. Itu 30 tu tak kawan-kawan yang belum masuk lah. Mungkin ada yang baru masuk kan. Semua kena datang 30. 31 tu tak ramai lah. Kan. So, kalau nak pergi asrama ke tengok ramai orang 30 hari bulan tu lah. Oh, maksudnya time tu lawatan ke apa gitu eh? Ramai yang akan hadir 30 hari bulan. Okey. Okay, Puan. Nanti Puan tunggu pegawai kita akan hantar. Mungkin pakai nombor telefon lain lah. WhatsApp lain. Akan hantar tata cara pembayaran dengan surat tawaran yang baru semua. Kalau ada apa-apa pertanyaan pun boleh tanya pada pegawai tu. Begitu. Tanya terus. Pegawai kita dia ada nama Puan Ida, Puan Ida, Puan Suhaida dengan Cik Iqbal. Ada 3 pegawai lah Puan berurusan. Nanti Puan tunggu sekejap lagi dah akan sampai WhatsApp tu. WhatsApp yang dapat link Zoom malam ni kan? Ya, betul. Nanti dia akan hantarkan tata cara pembayaran. Okey. Okey Puan. Okey Puan, itu saja. So, tahniah adik. Assalamualaikum. Okay. Boleh keluar eh. Tinggal Amir Mauluk je. Amir Mauluk ni siapa? Kak Ida? Oh, Kak Ida. Adik, Norarisa tu ada tak? Amir Mauluk tu, sekejap Tadi apa dia punya? Pergi kejar adik Koyum ni. Dia dapat surat tawaran bukan kita punya. Amir Mauluk. Siapa nama? Koyum tu surat tawaran dia kod lain tu. Koyum. Saya dapat detect tu. Saya tanya tu. Saya kata semacam dia bila masa kita keluar tadi 31. Amir Akasyah ni tak ada info. Dapat LO dah dapat LO Tapi tak tahu jurusan apa ni. Tak note. Tak ada note. Ada. Amir Mauluk ni. Dia Boleh saya masukkan dulu Saya masuk Tinggal dia seorang Tinggal seorang ni? Seorang tu. Amir Akasyah nama dia. Okay. Amir Akasyah bin Mauluk. Hello, Assalamualaikum. Adik Amir. Salam. Tak maaf lewat. Ni awak yang terakhir ni. Tak apa. Okay, awak bersama parents ke seorang? Dengan Ya, Mak. Assalamualaikum, Puan. Salam. Puan nak tanya. Amir dah dapat surat tawaran tak? Belum lagi. belum ada. Tadi dengar tak dengar sampai habis ke? Ada. So tadi masa terima ada tak pilihan program yang awak minat kat KYPJ? Minat Minat apa? sains komputer tapi kita tu UTM ada UTM Ada UTM. yang sains komputer tu. Minat sains kom. Kalau yang dekat mana? Kalau yang kat YPJ tu antara elektronik dengan sumber manusia tu. Okay, so awak ada 3 pilihan Sumber manusia tu. DSM dengan kejuruteraan elektronik. Kejuruteraan elektronik. Pilihan. So boleh baca tak keputusan SPM awak? Semua maksudnya BM gitu. BM apa gitu kan. Betul. Bahasa Melayu dapat apa? Bahasa Melayu A tolak, Itulah. bahasa Inggeris B tambah, Ditambah matematik A, matematik A. agama B tambah, sejarah C, ada 5 Lima. Lepas tu fizik C, Fizik C.
Okey, saya terapkan B tambah Okay. Biofizik dalam biokimia tak ada ambil. bio tak ada, kimia ada. Kimia apa tu? Kimia E. Kimia awak E. Okay. MX ada ambil. Ada MX. D. MX awak D. 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 Okay. Ah. D. Okay. So dari 3 program ni mana program utama nak ambil di Sainscom? Kalau yang lain Sainscom. Sekejap yang saya kedua check. semua Yang di kedua apa sini. dia asyik? Semua Malaysia. Yang ketiga Sekejap saya check syarat kelaikan sekejap. okey. Okay. So untuk syarat kelaikan untuk Sainscom ni syarat kelaikan awak layak. Okay, awak layak untuk Sainscom. DSM pun awak layak. Di rumah semua manusia. Jadi Sainscom tu saya boleh masuk situ. Boleh? Sainscom boleh program UTM. Tapi sekejap saya bukakan slide syarat kelaikan. Syarat yuran pengajian. Nampak tak slide? Nampak. Sekejap Saya pegawai adik nama Arisa tu ada dekat dalam waiting room. Ni yang bawah ni kan? Kalau saya komputer. Ya betul. Sainscom kat bawah. Okay, nampak bawah ni Nampak? So untuk sains komputer UTM, okay, program UTM ni adik belajar dekat KJ, nanti akan grade dekat UTM lah. Okay. So untuk yuran pengajian UTM, program sains komputer ni, yuran pengajian ni boleh tengok dekat atas ni. Okay. Itu yuran pengajian ni kita dah tambah sekali tau dengan yuran pendaftaran semester. Dekat KYBJ ni dia ada yuran pendaftaran semester. Setiap semester kita bayar 500. Lepas tu nak masuk belajar lah. Setiap sem tu kena tambah 500. Okay. So yuran pengajian dia tambah dengan yuran pendaftaran semester ni adalah 24,500. Clear tak? Faham. Okay, yuran pengajian campur yuran pendaftaran semester 24,500. Yuran asrama selama 3 tahun adalah 3,200 ataupun RM160 sebulan. Itu pun semester pertama dah dapat percuma, kan? Faham. So dia PT untuk adik masuk belajar ni kita akan guna PT-PTN lah. So PT-PTN dia akan ikut tangga gaji ibu bapa. Okay, so pendapatan seisi rumah family tu macam mana? Ibu atau Ibu tak tinggal ibu saja. Rumah tak kerja. Pendapatan rumah tak kerja. Adik yang tanggung kan kakak yang tanggung. Hello. Cikgu. Lain cikgu tak okey. Cikgu nanya tak okey. Sangkut. Ke semua ke kita je sangkut. Betul. Hello cikgu. Adik guys tunggu sebentar Okey. Ada problem sikit. Okay. Dah okey ke? okay. Okay. Minta maaf ya. Tak apa. Mana kita tadi? Okay, minta adik Arisa tunggu kejap
Okey, kita sambung. Kita sambung tadi yuran untuk PTPTN, dia mengikut tangga gaji ibu bapa. So, pendapatan isi rumah keluarga dia tak bayar yang bantuan sehari-hari kerajaan. Ibu. Tinggal ibu dia. Ibu ada terima PKM ya, bantuan keluarga Malaysia. So, untuk ibu kalau penerima bantuan keluarga Malaysia ni automatik awak akan dapat pinjaman penuh. Okey, pinjaman penuh daripada PTPTN 100%. So PTPTN akan bagi pinjaman sebanyak 24,000. Okey. So 24,000 tolak dengan 24,000 ni yuran awak ditanggung penuh lah. Dah cover penuh lah, PTPTN cover penuh yuran tadi. Okey. Yang awak kena bayar cuma semester pertama asrama percuma, semester kedua bayar asrama je 160. Sebulan kan? Setiap bulan. Maksudnya itu je lah yang awak kena bayar. Yuran pengajian dah cover by PTPTN. Asrama je lah kena bayar semester kedua nanti. Okey. Tapi kalau kata awak dapat pembiayaan daripada Yayasan Pelajaran Johor, pelajar boleh juga minta pinjaman dengan yayasan. Cuma nanti bila masuk belajar kena apply PTPTN dulu. Nanti kalau yayasan dah buka permohonan untuk pelajar mohon pinjaman yayasan, barulah kita boleh mohon. Nanti kalau kata PTPTN dah lulus, kalau awak dapat pinjaman yayasan, kita akan tutup PTPTN. Faham? Faham. Yayasan akan bagi pinjaman sebanyak 3, awak tengok kat bawah ni tengok kat bahagian bawah ni. Saya skor. Pembiayaan sebanyak 36,600. Kita tolak dengan yuran tadi, akan ada lebihan sebanyak 9,400 akan masuk ke akaun awak sebagai duit belanja. Faham. Ini pinjaman yayasan lah, pinjaman yayasan. Tapi pinjaman pelajar betul dapat pointer 3.77, pembiayaan dikenakan ni ada siswa. Tak bayar. Itu untuk yayasan lah. Tapi yayasan ni dia biasa lambat sikit daripada PTPTN. Kalau kata tahun ni tak lulus, boleh tahun depan. Sekarang dia ada tanya-tanya kan, faham tak? Jelas tak? Jelas. Okey. So sekarang ni kita awak mungkin tengah tunggu UPU betul? Tengah keluar UPU. Tapi walau macam mana pun kita hari ni kita takut kota kemasukan dekat KPJ ni habis. Kota kita limited. Awak rasa awak minat masuk ke YPJ kalau dapat UPU? Minat. Okey. Sekarang ni disebabkan kota ni sangat-sangat terhad, saya tak perlu nak minta awak bayar sampai RM500 pun untuk pendaftaran sebab mungkin tengah tunggu UPU. Ini boleh jadi plan B. Ini boleh jadi plan B awak. Betul? Okay. So sekarang ni surat tawaran belum dapat Belum. Okey, nanti sebentar lagi ataupun paling lewat besok kita akan dapat surat tawaran dulu pada awak dan kita minta kalau boleh, kalau awak nak nama awak ada dalam sistem KYPJ, awak boleh buat lock kuota dengan bayaran minimum RM50. Boleh. Ini sebagai plan B lah. Tapi kalau confirm nak masuk, rasa kalau UPU dapat pun awak tak nak, bayar RM500. Kan? Contoh, kalau kita kan dah bayar RM50 tu, lepas tu kalau kita dapat So saya kena maklum pada parents lah, 50 dia akan jadi kos operasi. 50 tu dia akan jadi wang proses lah sebab awak lock kota. Tapi kita kena lock kota, kita takut habis. Faham tak? Memang macam tu lah proses dia, setiap tahun pun macam tu. Cuma pelajar yang nak betul-betul nama dia ada dalam KYPJ dia macam permohonan lah. Cuma permohonan tu perlu dibayar sebab dia punya kota tu perlu di lock. Sebab kota dia sangat terhad tau sebab ni cuma macam booking. Sebab kota tu akan tutup pada bila-bila masa sebab kota 300 je dan kemasukan pelajar ni bukan masuk pelajar sekarang. Sebab kita tahu ramai pelajar tunggu UPU, kemasukan pelajar semester untuk UTM ni, masalah dia UTM dia akan tutup pada 28 hari bulan. UTM punya permohonan akan tutup pada 28 hari bulan dan kita tengah minta dengan UTM ni supaya lanjutkan lagi lah, cuma belum dapat jawapan lagi. Itu pasal kita nak awak cepat-cepat sebab kalau UTM dah tutup 28, kalau UTM ni dia very strict tau. Kalau ditutup sistem UTM dah tutup
tutup, memang pelajar dah tak boleh masuk. Okey, faham. Maksudnya kalau awak nak masuk PYBJ, awak terpaksa ambil program DSM. Faham. Awak kena ambil program DSM lah, DSM pun awak layak. Cuma untuk UTM ni dia punya tarikh tutup kemasukan, tarikh tutup untuk masukkan nama dalam sistem UTM sendiri 28 bulan. Oh, okey. Itu the last date lah. Okey. Hmm. Okey, kalau macam tu tak apa, nanti pegawai akan hantar tata cara pembayaran untuk awak log kuota dulu. Kita masukkan nama dalam sistem. Tapi kalau boleh, kita harap UPU keluar awal adik kan. Kalau boleh UPU dah maklum pada minggu keempat dan kita harap dia keluar awal sebelum 28. Lagipun tarikh saya rasa awal sebab UTM dah letak tarikh 28. I mean UPU akan keluar sebelum. Sebab UTM ni pun mesti awal juga kan. So, UTM dah keluarkan tarikh 28 last date untuk masuk nama dalam sistem. Saya rasa mesti awal akan keluar sebelum 28 bulan. Okey. So tapi macam mana pun awak boleh log kuota plan B, awak layak untuk Sainscom, awak layak untuk DSM. Okey. Itu saja dek. So nanti surat tawaran dengan tata cara pembayaran pegawai akan send dekat WhatsApp awak ya. Okey, baik. Okey, so jelasnya ada soalan tak? Ibu ada soalan tak? Ibu adik? Tak ada. Tak ada, semua jelas. Okey, tak ada puan. Okey puan, terima kasih puan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Okey. Kita masuk nama Arisa. Okey. Arisa tak connect dengan audio lagi. Minta guide dia, minta guide adik Arisa. Nama tak dia tak dengar. Nur Arisa Pro UiTM. Tapi tak ada hantar result. Hello, Assalamualaikum Arisa. Ya, Waalaikumsalam. Maaf, minta maaf buat awak orang terakhir ni kita temu duka ni. Okey. Awak seorang ke dengan parent? Dengan parents. Assalamualaikum puan. Ya. Minta maaf lambat. Tak apa. Okey, adik Arisa dah dapat surat tawaran ke? Dah dapat dah. Dah dapat dah surat tawaran. Okay. Siapa yang hantar surat tawaran tu? Sekejap yang Kolej Yayasan Pelajaran Johor tu, dia ada send dekat WhatsApp. Okey. So, okey. Dalam surat tawaran yang program apa? Ada Arisa? Ya. Surat tawaran tu dapat program apa? Sekejap apa? Dia diploma tu. Oh, dapat diploma apa? Tak tulis lah. Dia tak tulis. Cuma tu. Oh, dapat surat panggilan temuduga je. Panggilan. Oh, panggilan temuduga.
Boleh Dan tak lepas tu dia suruh masuk online malam ni. terus masuk online? Okay. So boleh tak bacakan keputusan SPM? Semua dia bahasa Melayu dapat berapa, bahasa Inggeris? Okey, sekejap bahasa Melayu A minus, bahasa Inggeris A, Okay. pendidikan Islam B, sejarah B, Maths matematik E, E, sains B plus, 9B plus pendidikan seni visual B, E, ekonomi E. ekonomi dapat E. Ha. Okay. So hari tu masa isi borang permohonan kat website KYBJ4U tu adik mohon kos apa? Sekejap UiTM ada pilih program UiTM ke? Pengajar perniagaan UiTM. Okey. Sekejap. Okey, lepas tu pendapatan seisi rumah boleh tak saya tahu pendapatan seisi rumah tuan-tuan kan? Pendapatan B40 ke M40? B40. B40. Okay, adik boleh nampak tak slide kat? Nampak tak slide? Nampak? Okay. Ini adalah slide untuk program bersama UiTM. So kalau tengok syarat kelayakan adik ni tadi pegawai pun ada maklumkan yang kita dah tengok dah, dia dah dapat dah awak punya permohonan. Okay. So permohonan awak kalau kita tengok syarat kelayakan SPM awak ni, awak layak untuk program bersama UiTM. Kita boleh masukkan awak program UiTM dan kalau ikut kelayakan pendapatan boleh dapat tajaan penuh yuran pengajian daripada UiTM. Okey. So tapi sebelum tu saya nak tahu awak ibu dan ayah ni semua Bumi Putra ya? Betul, Bumi Putra. Okey. Dia perlu sebab syarat UiTM ni pelajar, ibu, ayah semua kena Bumi Putra. Okey. So keluarga awak pendapatan B40 dan tahun ni UiTM ada keluarkan insentif pendidikan Bumi Putra khas untuk bantu Bumi Putra kita masuk ke program UiTM dan insentif pendidikan ni awak layak terima. Insentif dia UiTM hanya bagi untuk 250 pelajar sahaja satu Malaysia boleh dapat. Okay, dan awak salah seorang dia lah, salah seorang yang layak untuk dapat tajaan penuh yuran pengajian ni. Cuma matematik awak ni E kan? Sebab matematik E ni UiTM dia minta awak tambah sikit 6 bulan saja. Boleh? Boleh. Okay. So kita sebab diploma pengajian perniagaan ni adik akan belajar selama 2 tahun 6 bulan. Cuma matematik tu sebab matematik E tu kena tambah 6 bulan. Sebab nak repair balik. Boleh? Boleh. Repair dulu. Pra perdagangan masuk pra perdagangan selama 6 bulan. Pra perdagangan ni percuma je. Lepas tu bila adik sambung ke pengajian perniagaan, okey, yuran pengajian tu sebenarnya adalah 19,720. Nampak tak atas ni? 19,720 ni adik tak perlu bayar. Tak perlu bayar sebabkan adik cukup syarat untuk dapat insentif pendidikan putra tu yang UiTM nak belanja tu. Sebab tu tak payah bayar 19,720. So nanti waktu ambil program diploma apa yang kena bayar? Yang kena bayar hanya pendaftaran semester 2,220 campur dengan yuran asrama. Yuran asrama ni biasalah masuk mana-mana kena bayar kan. Okey, asrama semester pertama waktu diploma nanti baru dapat. Semester pertama nanti dekat diploma tak perlu bayar asrama, semester kedua nanti baru bayar asrama. RM160 je sebulan. Okey. So kalau kita total yuran asrama habis belajar dengan pendaftaran semester ni untuk program diploma yang adik kena bayar hanya RM5,220. Murah ke murah? Murah. Murah lah kan. So adik kata murah tu kena daftar lah. Kan. So untuk pra perdagangan cuma untuk pra perdagangan ni belum dapat lagi asrama percuma. Okey, pra perdagangan ni dia tak ada yuran.
Okey, perabrangan dia tak ada yuran. Cuma yuran asrama je kena bayar. Faham? Okey. So nanti bila masuk ke program diploma, kalau kata rasa-rasa nak pinjam PTPTN tak? Hello? Ya, Rasa-rasa nanti kalau kat diploma nanti nak pinjam PTPTN tak? pinjam. Okey, kalau pinjam PTPTN, kita tolak dengan yuran pendaftaran semester dengan asrama, PTPTN dia akan bagi pinjaman penuh kat adik lah, pinjaman penuh RM20,000. So baki daripada pinjaman tu sebanyak RM14,580 akan masuk ke akaun adik lah secara berperingkat. Faham? So 14,000 dia akan jadi duit belanja lah. Okay. Tapi awak ada lagi satu pinjaman yang awak boleh mohon di bawah Yayasan Pelajar Johor, ada pinjaman sebanyak 31,920. Nanti boleh mohon nanti lepas kata masa pinjam PTPTN, rasa-rasa tak nak pinjam PTPTN, Yayasan buka apa awak nak mohon, awak boleh dapat pinjaman 31,920. Kalau tolak dengan pendaftaran semester dengan yuran asrama, ada baki lebih kurang 24,000 akan masuk ke akaun adik lah. Cuma kelebihan program pinjaman yayasan ni, kalau adik belajar betul-betul dapat pointer 3.7, pembiayaan yayasan ni akan ditukarkan jadi beasiswa. Okey. Okey, jelas? Jelas. Okey. Setakat ni awak rasa macam mana, ada soalan tak pasal yuran? Tak ada. Tak ada. Okey. So rasa-rasa adik berminat tak nak daftar KYPJ ni? Nak masuk program bersama UiTM? Berminat. Minat ya. Itulah. Mungkin awak terganggu sikit sebab matematik dengan ekonomi ni kan. Merit UiTM awak terganggu sikit lah sebab matematik dengan ekonomi awak tak kredit. Okey, tapi tak apa, ada peluang lagi di pelajar UiTM. Setakat ni untuk program bersama UiTM ni awak faham ke atau ada soalan tentang UiTM punya program ni? Faham. Faham ya? Maksudnya adik ni akan jadi pelajar UiTM dan jadual pun akan ikut kemasukan UiTM pada bulan 10. Satu Malaysia akan masuk pada bulan 10 nantilah. Okey, cuma kalau kata awak bersetuju, parents sekali-sekali. So kalau bersetuju, kena lock kuota cepat-cepat sebab kuota untuk insentif pendidikan Bumi Putera ni dah tak banyak dah. Ini memang tinggal sikit-sikit je ni. Kalau kata awak nak daftar, kena buat bayaran pendaftaran tu cepat-cepat. Yang 2,220 ni? Bukan itu. Yang itu nanti awak bayar surat dia waktu belajar. Yang untuk pendaftaran 500 tu. Oh, 500, okey. Yang pendaftaran 500 tu, okey. Kalau bayaran minimum boleh bayar 300 dulu. Nanti baki 200 pada hari pendaftaran kita buat pada 30 Julai. So 30 Julai tu just datang ke college, submit dokumen dan buat bayaran baki. Dan lepas tu boleh balik lah. So nanti kena tunggu UiTM punya program panggil pada bulan 9 nanti ada interim. Okey, jelas. So nanti selepas sesi temuruka ni adik tunggu pegawai kita akan hantar tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran dan surat tawaran rasmi. Surat tawaran rasmi dan boleh bayaran kalau sempat buat malam ni boleh buat bayaran malam ni, kalau nak buat besok pun boleh lah. Cuma jangan lambat-lambat sebab program UiTM punya insentif pendidikan Bumi Putera ni dah tak banyak adik. Ya? Okey, itu saja untuk saya nanti just tunggu pegawai kita hubungi awak. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Bye. Okey, dah tak ada dah. Dah betul. Tapi Kau siapa lagi last? Pra. Amir Akasha tu kau siapa? Amir Akasha tu kau siapa? Amir Akasha yang tadi tu Yang second sebelum Larissa. Apa bapak nama dia? Bapak dia apa tadi? Mauluk. Dia ambil Sainscom. Tapi pelajar Sainscom. Pelajar yang nama Koyum tu pergi selamatkan dulu tu. Tu surat tawaran orang lain tu dia dapat. Saya ada tu.
Dah bayar, dah bayar. Dah bayar Surat tawaran dia tukar. Tu surat bukan surat Confirmkan tawaran. balik pendaftaran 30 atau 31. Tak apa kak, dia nak 30 ke 31 yang penting dia sudah bayar. Besok dia pergi submit dengan FIDA dulu. Surat tawaran tu pergi bagi yang baru. Tu surat tawaran tu. Koyum Koyum, dia pakai surat tawaran BKP. BKP tu bukan kita punya. Okay. Sekejap, korang tolong proses ni, akak tengah hantar untuk payment ni. Okay. Ana masuk. Ana tolong hantar lah, surat tawaran. Akak tengah duduk ni payment jap. Ana ada Ana. Ana. Sure. Ini confirm dia buka Zoom dia tidur. Ana. Esok kena hantar dekat FIDA terus ni. Besok hantar kat FIDA terus. Tu lah. Ada berapa payment kat malam? Dua dah. RM50 tu lah. Siapa yang bayar? Koyum dengan Amir Akasha. Kak Arisa tak bayar lagi. Risa belum hantar, tengah proses nak hantar. Kita sabar. Kita ada 4 student tadi kak, dia withdrawn, dia keluar. Betul tak? Ada student yang dalam campus camp, 4 orang keluar. Sekejap yang ada record kat sini semua 2, 4, 6, 7 orang. Yang tak masuk interview seorang je kan? Nisa Zulaika. Yang dengan Izzah Izzati. Sorry. 2 orang. Nur Izzati tadi dah. Izzati yang belum. Tak. Izzah Izzati belum kan? Nisa Zulaika dengan Izzah Izzati. Nur Izzati je dah tadi. Izzati dah.